Baik, kembali dalam cerita di Surat Berita. Kalau di awal segmen pertama tadi saya tunjukkan ataupun saya paparkan kepada anda berkaitan dengan satu platform perkongsian data oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, namanya COVID Now. Anda boleh terus ke covidnow.moh.gov.my. Anda boleh lihatlah ada beberapa banyak sebenarnya perincian dan juga detail-detail maklumat yang dikongsikan oleh MOH ataupun oleh KKM yang anda selalu saksikan, yang anda selalu baca. Contohnya beberapa kes baru negeri-negeri itu hanya akan diteruskan dalam tempoh sepanjang minggu ini. Baik, untuk waktu ini saya nak bersama dengan wartawan Ridauddin Daud yang mana saya difahamkan sejak tengah hari tadi melakukan tinjauan di sekitar Kuala Lumpur lah di ibu negara, kerana difahamkan untuk hari ini adalah hari pertama khususnya bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, di Kuala Lumpur, di Putrajaya dan juga Selangor, yang mana telah pun fasanya telah pun beralih daripada fasa 1 ke fasa 2 PPN. Ridauddin, mungkin boleh dikongsikan pusing-pusing dan juga tinjau-tinjau yang dilakukan tengah hari tadi. Mungkin hari pertama setelah beberapa bulan berada dalam fasa 1, sedangkan beberapa negeri lain sudah pun celebrate terlebih awal dalam fasa 2, fasa 3, ada juga yang telah beberapa fasa yang lain. Untuk waktu ini, hasil tinjauan sebentar tadi khususnya di Petaling Jaya, tak silap saya, di beberapa premis perniagaan yang dilakukan oleh Ridauddin, sejauh mana SOP yang dilakukan ataupun dipatuhi oleh peniaga ataupun pengusaha premis dan juga orang ramai yang datang ke premis, mungkin boleh dikongsikan hasil tinjauan secara keseluruhannya, Ridauddin. Baik, terima kasih Fauzi. Ya, betul Fauzi, saya sebenarnya dari pagi juga sebenarnya, dari jam 10 lebih sampailah kita rehat sekejap time solat Jumaat dan kemudian kita sambung selepas solat Jumaat. Saya sebenarnya pergi ke dua tempat. Pertamanya di Wangsa Maju, secara tepatnya saya pusing-pusing di kawasan sana, dan kedua di Petaling Jaya. Tapi apa yang saya boleh simpulkan, saya terus simpulkan sebab selepas ini saya akan ceritakan perinciannya. Sebenarnya keadaan pada hari pertama nampaknya mungkin sebenarnya tidak seperti jangkaan saya. Saya menjangkakan bahawa ramai orang sama seperti keadaan dulu, bagaimana di mana kedai pun semakin banyak yang dibenarkan untuk beroperasi. Jadi sudah pasti keadaannya akan menjadi lebih sibuk, keadaannya akan menjadi dengan lebih ramai orang dengan jam di sana sini. Namun nampaknya sangkaan saya meleset kerana saya pergi di Wangsa Maju. Jurul kamera saya, Abang Kai ataupun Khairul Azman, beliau mengatakan bahawa beliau selalu berada di situ dan beliau juga melihat nampaknya keadaan tidak banyak berubah kerana masih lagi agak lengang. Tidaklah begitu sesak seperti yang pernah beliau pergi ketika sebelum pandemik lagi. Jadi apa yang boleh saya katakan, nampaknya keadaan agak tenang. Mungkin mereka masih lagi berkira-kira. Kerana kalau saya pun sebagai peniaga, apabila dibenarkan untuk beroperasi pada Jumaat selepas sekian lama tidak beroperasi, kalau saya pastinya akan menunggu sehingga ke hari Isnin untuk prepare dan betul-betul set up segala preparation dan sebagainya, dan buka kemudian pada Isnin dan kemudian terus buka sampailah mereka mengharapkan sampai bila-bila. Namun nampaknya keadaan hari ini mungkin ada lagi yang masih lagi belum bersedia dan mungkin masih lagi melakukan preparation dan sebagainya, jadi membuatkan keadaan sedikit lengang. Tapi apa saya boleh kongsi, apa yang menarik dia sebenarnya, boleh dikatakan hampir setiap kedai, kalau saya pergi 10 kedai, 8 kedai sebenarnya syarat utama adalah memiliki 2 dos vaksin. Jadi itu sebenarnya adalah perkara pokok atau perkara penting yang memang dilakukan oleh peniaga-peniaga dan pengusaha-pengusaha, di mana mereka sebenarnya sudah pun bersedia dan mereka bersedia untuk mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, di mana membenarkan hanya 2 dos vaksin saja untuk masuk. Sebenarnya bukan saja melibatkan kedai makan. Saya tadi pergi ke kedai barangan terpakai, saya nak masuk, dia terus tanya saya, ada 2 vaksin tak bang? Kata, oh saya ada 2 vaksin. Jadi dia benarkan saya untuk masuk. Kalau tiada vaksin untuk masuk ke kedai barangan terpakai pun tidak boleh, hanya boleh berada di luar. Kalau ada kawan, hanya teman di luar sajalah, hanya 2 dos vaksin saja dibenarkan masuk. Itu yang antara tinjauan yang sempat saya lakukan. Saya juga sempat bertemu dengan pengusaha kedai makan, iaitu Presiden Presma sini, Datuk Jawahir Ali. Beliau mengatakan bahawa sebenarnya saya membuat tinjauan ini, saya fokuskan kepada 3 skop. Satunya daripada aspek sukan, kemudian daripada aspek perniagaan, dan saya sasarkan tadi adalah kedai bunga, dan kemudian kedai makanan. Kenapa saya sasarkan kedai makanan? Walaupun kita tahu mereka sudah pun dibenarkan untuk dine in, tapi sebenarnya apabila lebih banyak sektor dibuka, sebenarnya ia membuka lebih banyak peluang ekonomi buat mereka, kerana kita tahu kalau lebih banyak kedai-kedai dibuka, sudah pastinya ruang untuk dine in juga semakin banyak, pelanggan juga semakin banyak. Jadi sebab itulah saya ingin mendapatkan pandangan mereka, dan mereka sebenarnya agak lega. Beliau lega kerana akhirnya selepas boleh dine in dan kemudian sektor dibenarkan beroperasi dengan lebih banyak, jadi sudah pasti dia sedikit sebanyak membantu untuk meningkatkan perniagaan mereka. Dan kemudian keduanya saya pergi ke Reina Floris di Wangsa Maju, bertemu dengan pemiliknya Siti Fatimah Hassan. Dia gembira bila lihat saya datang. Cuma dia terkejut kerana dia datang terjah macam tu ya. Jadi tak apa, dan beliau memberikan kerjasama yang sangat baik. Dan apa yang saya tanyakan, bagaimana
penerimaan mereka terhadap keputusan kerajaan ini yang terbaru ini dan mereka sangat gembira. Cuma ada kebimbangan di pihak Siti Fatimah kerana menurutnya walaupun banyak sektor dibenarkan untuk dibuka, namun pembekal utama masih lagi memilih jalan selamat untuk tidak membuka secara keseluruhan. Jadi bagi mereka untuk mendapatkan bunga segar, buah-buahan segar untuk dibuatkan dalam cenderamata dan juga hadiah mereka, itu berdepan sedikit kesukaran kerana mereka ingin mendapatkan buah dan bunga yang segar. Namun apabila tidak dibuka untuk walk-in dan sebagainya, ia sedikit sukar kerana permintaan boleh dikatakan agak banyak. Mereka juga membuat secara dalam talian, jadi sudah pasti permintaan itu sangat banyak dan kini nampaknya sudah pun dibuka, pastinya ia akan lebih banyak dan diharapkan, mereka mengharapkan supaya ini akan berpanjangan dan pembekal juga sebenarnya dapat untuk berani sedikit untuk membuka kerana semua pun sudah mula dibuka. Jadi mereka berharap kalau ada pembekal juga berdepan perkara sama, membuka dengan lebih luas, sudah pasti ia akan memudahkan lagi kerja mereka. Dan seterusnya ketiga, saya pergi ke Petaling Jaya di Republic of Futsal, di mana kita tahu padang bola dan padang bola sepak dibenarkan untuk kembali beroperasi dan mereka sebenarnya sangat-sangat gembira dan mereka berjanji, boleh dikatakan berjanji bahawa mereka akan mengikut setiap SOP yang ditetapkan oleh kerajaan kerana pada mereka sekarang adalah masa untuk mereka teruskan perniagaan dan kalau boleh mereka tidak mahu kejap buka, kejap tutup, kejap buka, kejap tutup, sebab kalau mereka kata kalau berlaku lagi seperti itu, kemungkinan mereka akan gulung tikar. Jadi mereka harap selepas ini kalau bukalah terus. SOP bagi tahu mereka akan ikut. Apa saja SOP, 2 dos dan semuanya akan ikut dan mereka sudah pun bersedia sebenarnya. Mereka sudah pun meletakkan pintunya pun dibuka kecil saja untuk memastikan bahawa hanya 2 dos masuk. Yang tidak ada 2 dos, mereka memang tidak benarkan untuk masuk sama sekali. Jadi itu antara SOP-SOP yang mereka tekankan dan mereka ikut dan pada mereka berilah apa saja SOP, mereka akan cuba comply, mereka akan cuba patuhi, mereka akan cuba tekankan dan mereka pada waktu ini mungkin akan lebih tegas kerana di Kelembah Kelang kita tahu vaksinasinya sudah pun melebihi 100% juga di wilayah Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan pastinya kalau ada yang cuba-cuba satu dos vaksin untuk datang atau mungkin tidak vaksin untuk datang, jadi mereka akan bertindak tegas dan tidak membenarkan untuk masuk. Jadi itu antara 3 tempat yang saya sempat pergi dan pastinya saya akan bawakan laporan perinciannya dalam Awani 745 nanti, Fauzi. Okey, seronok sebenarnya mendengarkan kisah dan juga cerita tinjauan yang dilakukan oleh Ridauddin Daud dan seperti yang dijanjikan oleh Ridauddin Daud, perkongsian yang tinjauan yang beliau dan juga jurukamera lakukan akan diselitkan ataupun dititipkan khususnya di platform Awani 745 dan juga astroawani.com. Terima kasih kepada Ridauddin yang membuat tinjauan khususnya melihat kepada hari pertama bagi fasa kedua khususnya bagi Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Selangor yang telah pun beralih ke fasa 2 PPN. Saya kira itu saja untuk waktu ini cerita di Sebalik Berita. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.